بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini mari sama-sama kita merasakan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi kesempatan pada kita pada pagi ini untuk kita bersama dalam kuliah duha, kuliah khas online yang dianjurkan oleh Puan Marina binti Osman yang niatkan pahala dan infaknya untuk suami Muhammad Nasir bin Osman bersakit kanser pankreas tahap 4. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka jalan kesembuhan kepada suaminya dengan berkat ikhlas infaknya insya-Allah. Tajuk yang diketengahkan pada kita ialah syukuri sakitmu. Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan sesuatu melainkan pasti di sebaliknya ada hikmah yang tersembunyi di sebalik semua ujian yang dia turun dan timpakan kepada kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala itu ialah Tuhan yang Maha Hakim, iaitu Tuhan yang Maha Bijaksana terhadap semua takdir yang ditentukan kepada kita. Sementelahan pula hidup di atas muka dunia berselang-seli di antara susah dan senang.
Tetapi setiap yang susah itu pasti ada senang selepas itu. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala selalu memperingatkan kita dalam firman-Nya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah Subhanahu wa taala mengulangkan 2 kali, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Beserta dengan kesusahan itu ada kesenangan. Dan Allah ulang lagi, beserta dengan kesusahan itu ada kesenangan. Pasal apa Allah silih gantikan di antara 2 perkara ini? Allah Subhanahu wa taala menyilih gantikan di antara 2 perkara ini supaya kita berada dalam 2 situasi, iaitu sabar dan syukur. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kesusahan, maka amalan yang kita buat ialah sabar. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan senang, maka kita amalkan ketika itu dengan syukur. Allah bagi kita sakit, kita sabar. Allah bagi kita sihat, kita syukur. Maka sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang ajaban li amril mu'min, sangat hebat dan takjublah dengan urusan orang yang beriman. Bila diuji dengan senang, ia syukur. Bila diuji dengan susah, maka ia sabar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka di atas tajuk yang diketengahkan pada kita pada pagi ini, ada orang nak masuk ke? Boleh masuk lagi? Yang nak tepi sikit. Boleh masuk lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika mana ia menyebut tentang dirinya yang ditimpa dengan sakit, fa idza maradtu fahuwa yashfin, maka apabila, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkanku. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam ucapan dia fa idza maridtu fahuwa yashfin, dia menisbahkan sakitnya kepada dia dan menisbahkan penyembuhan kepada Allah. Dia kata fa idza maridtu fahuwa yashfin, maka apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Sedangkan sakit itu Allah yang bagi, Allah yang timpakan sakit. Tapi Nabi Allah Ibrahim tak kata Allah, dia menisbahkan sakit kepada diri dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia menisbahkan sakit kepada diri dia. Pasal apa? Ta'adduban ma'allah, sebab beradab di hadapan Allah. Sekalipun sakit itu Allah yang bagi, tapi dia tak kata engkau yang sakitkan aku, dia yang sakitkan aku. Tapi dia kata sakit itu dia yang sakit. Dia menisbahkan kepada diri dia sendiri.
sebab dia beradab dengan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala di atas sifatnya yang maha adil menimpakan kita sakit supaya kita bersyukur di atas nikmat sihat. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala dia bagi kita sihat sepanjang masa tanpa kita ditimpa dengan sakit, na'udzubillah min zalik, mungkin kita boleh jadi seperti Fir'aun. Na'udzubillah min zalik. Fir'aun sampai dia mengaku kata dia Tuhan sebab dia tak pernah sakit. Hatta Fir'aun ni sesemua pun tak pernah ada pengalaman sesemua. Sampai dia takjub kat diri dia sendiri, ish, aku ni hebat sangat ni, sakit pun tak pernah, Tuhan pun aku. Sampai mengaku dia Tuhan. Tak ada orang yang mengaku dia Tuhan melainkan Fir'aun yang mengaku Tuhan. Namrus yang merintah dunia pun tak mengaku dirinya Tuhan, tapi Fir'aun pun mengaku dia Tuhan. Mungkin di atas takjub dia diri dia sendiri sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kenapa Allah bagi kita sakit? Sebab Allah nak kita bersyukur di atas nikmat sihat yang telah Allah nikmatkan kepada kita selama ni. Dan kita menghargai semua ataupun sepanjang kesihatan yang kita nikmati. Yang kedua, bila mana kita sakit, kita akan menaruh harapan yang sangat tinggi kepada Allah, iaitu harapan kita minta Allah sembuhkan kita, Allah bagi kita lega daripada penyakit yang kita alami. Kita berusaha cari ubat, makan ubat, cari penyembuhan itu. Sebenarnya memang Allah nak macam tu. Allah boleh bagi lega tanpa kita menggunakan asbab-asbab untuk kita sembuh daripada penyakit kita. Tapi Tuhan tak buat macam tu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tak akan dapati sunnah Allah itu bertukar. Sunnatullah bila sakit kena cari ubat. Tak ada yang berlaku bila mana seorang tu sakit dia lega tanpa Allah, dia lega tanpa usaha dia menyembuhkan diri dia. Tapi yang ada ialah kena usaha cari ubat. Kenapa Allah nak macam tu? Sebab Allah nak bagi pahala kat orang tu. Selagi tak jumpa ubat, cari ubat. Tak jumpa lagi, cari lagi. Mungkin kita telah keluarkan duit ratus ribu, puluhan ribu, ratusan ribu untuk kesembuhan kita, tapi tak lega-lega. Sekalipun tak lega, tapi tetap kita kena berubat sampailah mungkin ketentuan kita mati dengan sakit tu. Tu yang Allah nak. Kita nak kita lega, Allah tak mahu kita lega, tapi dia suruh kita usaha. Sebab dia nak bayar usaha kita. Dia nak kira pahala terhadap usaha-usaha yang kita buat. Dia nak kira pahala terhadap duit ringgit yang telah kita keluarkan. Tu yang dia nak. Sebab yang dia nak ialah kita mendapat kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat nanti. Tuan-tuan yang sakit, jangan pernah rasa kecewa. Pasal apa tak lega? Pasal apa tak sembuh? Yang bagi lega, yang bagi sembuh Allah. Tapi dia tak mau bagi sembuh. Sebab dia nak bagi hak lain. Sebab di dunia ni
habis sakit mati. Tapi pahala kalau kita dapat tak habis-habis. Contoh sedekah. Kita sedekah RM10, Allah balas 100. Tapi 100 itu dia tak duduk 100 itu. Dia akan membesar. Sampai Nabi kata, sedekah kamu akan jadi seperti seekor, sedekah kamu jadi seperti seekor anak kuda. Sedekah yang kita sedekah tu, dia ialah seperti seekor anak kuda. Pasal apa Nabi kata macam tu? Sebab anak kuda akan jadi seekor kuda. Sedekah seseorang dia akan membesar selagi mana sebelum kiamat dia akan besar hingga jadi seperti sebuah gunung yang besar. Kita sedekah hanyalah sebiji tamar saja. Orang yang bersedekah, sedekah sikit ya, sebelah tamar saja ataupun sebiji buah tamar saja, sedekahnya akan jadi seperti satu gunung. Cuba pitak sebiji tamar di bawah gunung jerai. Begitulah umpama sedekah kita. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka begitulah setiap wang ringgit, duit ringgit yang kita keluarkan untuk menyembuhkan penyakit kita, semua tu dia kira sedekah. Maka bayangkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang yang mendapat habuan macam tu, kalau dia nampak pahala yang Tuhan bagi kat dia, mungkin dia akan kata, Tuhanku, kekalkanlah sakitku, jangan bagi aku lega, sebab aku nak pahala yang besar tu. Mungkin dia kata macam tu kalau dia nampak pahala yang Tuhan bagi. Maka sampailah pada hari kita hidup, pada saat-saat terakhir di muka dunia pun kita tak lega-lega lagi. Tapi ghalibnya Tuhan ni, hak kita minta, hak kita duk minta tu, dia akan bagi juga walaupun sejerit. Cuba tengok orang yang sakit. Orang yang sakit ni, sampailah doktor nasihat, kata boleh buat balik. Doktor melalui pengalaman dia, bila tengok kata tak adalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, harapan untuk lega, dan dah ada pada orang ni tanda-tanda dia akan mati. Doktor pun kata, warga boleh buat balik. Saya ingat Ustaz Ni'mat dulu, waktu dia masuk hospital lagi 2 minggu nak mati, waktu tu doktor kata, Ustaz boleh balik Ustaz. Bila sahabat kat keluarga kata boleh buat balik, Ustaz Ni'mat kata, doktor katalah senang doktor kata, saya nak mati dah. Doktor pun nak kata apa, sebenarnya betul lah tu. Tapi orang yang balik rumah ni, walidnya yang sebelum tu tak lalu makan jadi suka makan, kan? Dia akan jadi suka makan. Sampai anak-anak kata, mak kita sihat dah kah? Ayah kita macam sihat dah ni. Sebenarnya Allah itu dia maha lemah lembut. Dia bagi orang seronok Ustaz. Anak-anak semua seronok. Bahkan orang yang nak mati tu pun rasa pasal apa aku selera ni ha? Sebab Tuhan nak bagi dia tamat dah hidup atas muka dunia. Tuhan bagi detik-detik akhir dia merasakan nikmat-nikmat dunia. Nampak ada Allah Maha Pembelai, Maha Penyayang, Maha Mesra dengan kita. Jadi subhanallah, bila orang tu mati, menamatkan hidup atas muka dunia, jadi dia bahagia sebab selama Allah bagi dia sakit, dia sabar.
Selama mana Allah bagi dia sakit, dia redha. Sebenarnya kadang-kadang kalau Allah tak bagi kita sakit, kita tak boleh menggapai pahala yang sebanyak dan sebesar tu. Amalan yang kita buat, sembahyang tahajud ke, sembahyang duha ke, baca Quran ke, tak akan mampu kita beramal sebesar nak mencapai pahala orang yang sakit dan sabar. Kalau tak bagi sakit, kita tak boleh mendapat pahala yang besar tu. Sebab kita tak mampu nak buat ibadat sepanjang malam dan habis satu hari nak buat ibadat, kita tak mampu. Bila Allah bagi sakit, satu yang kita amal, sabar. Sabar. Sabar ni macam mana? Jangan mengadu sakit ke orang. Isteri mai tengok suami di hospital. Abang, macam mana abang? Alhamdulillah. Kata tu ya. Abang sakit tak abang? Alhamdulillah. Cukup tu ya. Jangan kata sakit. Sakit. Sakit memang sakit lah. Kalau kita kata sakit, kita mengadu ke orang. Mengadu ke orang tak boleh, Tuhan tak bagi. Kalau kita mengadu ke orang, macam kita protes dia. Sebab sakit tu dia bagi. Tiba-tiba kita mengadu ke orang sakit, macam kita tak puas hati terhadap takdir dia. Tuhan tak bagi. Maka Tuhan suruh kita buat apa? Tuhan suruh kita merintih kat dia. Ya Allah, sakit ya Allah. Waktu isteri tak ada, waktu siapa tak ada, mungkin waktu tu kita boleh mengadu kat Tuhan. Ya Allah, sakit Tuhan. Mengadu habis-habis kat dia. Mengadu kepada dia yang maha tahu tu, yang maha mengetahui tu. Mengadu kat dia yang maha mengetahui tu. Kadang-kadang kita tak perlu pun bercakap dengan dia pakai mulut kita. Cukup kita pakai hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu yang saya tengok kepada orang tua saya. Air mata mudah keluar. Fahamlah. Kalau kita di tempat dia pun kita faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sikit-sikit keluar air mata. Fahamlah tu. Dia bercakap dengan Tuhan dia. Dia mengadu dekat Tuhan dia. Dia merintih dekat Tuhan dia. Kalau dia habaq ke orang lain pun, orang tak akan faham sakit dia. Sebab orang tak sakit macam sakit dia. Sebab orang tak sakit macam sakit kita. Kita habaq sakit, sabar ayah. Sakit tu je lah. Jadi tak payah kita mengadu ke orang, tapi kita hanya mengadu kepada Allah. Tu makna sabar. Cuma kita boleh habaq sakit kita kepada yang nak rawat kita. Doktor, sakit di sini doktor. Sakit ni. Pasal dia nak rawat kita. Yang kedua, kita boleh mengadu kepada orang yang nak doa kat kita. Main tok guru ke, ustaz ke, orang yang soleh-soleh masyarakat kita. Tok guru, tolong doa tok guru. Tolong doa kat saya tok guru. Tok guru pun angkat tangan, doa kat kita. Boleh. Dua ya. Yang nak rawat kita, yang kedua yang nak berdoa pada kita. Ataupun yang kita harapkan doa dia kepada kita. Siapa dia? Tentulah orang yang rapat dan rapid dengan kita. Sebab orang yang rapat dan rapid dengan kita ni, kalau dia berdoa, dia sungguh-sungguh, dia ikhlas berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Tuhan ni kalau dia bagi, dia tak bagi sama. Ada orang yang dia Tuhan bagi kat dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
yang Tuhan bagi kat dia, dia berdoa makbul. Ada orang yang Tuhan bagi kat dia, dia berdoa tapi Tuhan tak makbul. Ada orang yang Tuhan bagi kat dia, dia berdoa makbul tapi lambat. Macam-macam Tuhan buat. Ada orang dia berdoa, dia tahu dia ni tak akan ada harapan sembuh dah. Contohnya, pada dia kata dia akan sakit. Dia kata sakit dia, sakit kuning mati. Hikmah Tuhan bagi sakit ni sebab kadang-kadang kita berubat, kita tak lega. Jenuh ambil ubat, tak lega. Tahu tak pasal apa? Ghalibnya seseorang itu dia akan mati dengan sakit yang dia ambil ubat tak lega tu. Untuk jadi apa? Lampu amaran. Lampu merah bagi amaran. Jaga-jaga. Sakit hang ni sakit mati. Tu hikmah yang paling besar sekali. Tu tanda Allah sayang kat seorang tu. Sebab kadang-kadang orang tu tanpa isyarat mati. Pagi makan roti canai sedap, duk sembang, rancak sembang, satgi pukul 9 dia mati. Hatu Nabi tak mau berlaku pada umat dia. Hatu dia minta kita untuk berdoa, minta kita terlindung daripada mati tanpa alamat. Kita nak kita mati terlebih dulu ada alamat. Walaupun alamat tu tak panjang, sikit je. Barangkali kalau alamat tu panjang, kita tak mampu nak duduk di atas katil lama-lama, menyusahkan anak-anak dan ahli keluarga. Allahumma salli ala sayyidina. Tu yang saya heran mak saya. Dia kena COVID di rumah kami. Balik-balik rumah, sebelum tu dia sebut, dia kata, mak tak mahu menyusah hampa. Cukuplah selama ni ayah sakit lama, dia menyusah hampa. Dia kata mak, dia kata, mak tak mau nanti mak menyusah hampa macam ayah menyusah hampa. Balik pada rumah dalam 14 hari meninggal. Jadi kami tak ada tengok, kami tak ada nak buat apa. Barangkali tukar rumah dia no. Mungkin istiqamah dia baca tabarakalladzi setiap malam tu menunjuk dan mengisyarat bahawa dia dah tak lama. Macam itulah. Jadi hidup kita ni, kita kena struggle. Dan kita kena bersungguh-sungguh menaruh harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut duit habis berubat. Memang Tuhan kadang-kadang orang tu kata sayang no. Duit banyak sama ni, duit himpun, tiba-tiba jadi habis sebab berubat saja. Kenapa dia fikir macam tu? Tak betul ke otak dia no. Tuhan bagi duit tu nak berubat lah tu. Tuhan tahu di akhir hayat hang akan sakit. Dengan rahmat aku bagi duit hang banyak. Hang tak perlu menyusah siapa-siapa. Duit hang sendiri hang guna untuk berubat. Hang dah tua. Nikmat dunia dah hang rasa habis dah. Mana ada dunia yang hang tak pi, semua hampir habis. Jadi duit yang ada untuk hang berubat. Allahumma salli ala sayyidina. Tu makna. Bukankah tu rahmat Allah? Tu rahmat dia. Pasal dia bagi duit, dia nak suruh kita guna, dia nak bayar balik, dia nak bagi pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan orang yang sakit ni jangan putus harap berdoa. Allahumma salli ala sayyidina. Jangan kata macam ni, aku doa pun boleh doa lah, rasanya tak lega dah. Tak, jangan macam tu. Jangan putus asa terhadap
Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Walaupun kita sakit, tapi mesti himmah kita kuat. Aku berdoa, insya-Allah Allah bagi aku lega. Kena macam tu. Jangan kata aku berdoa ni boleh doa lah, tak lega dah pasal. Orang yang himmahnya berkuat, berdoa dengan harapan lega, ialah orang yang meletakkan, dia ialah orang yang Tuhan suruh berdoa, tapi melegakan bukan dia, Allah. Tu yang duk berdoa tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bila mana kita berdoa dengan harapan lega, lega tu kita serah pada Allah, serah pada Allah. Orang tu ialah orang yang bila balik di akhirat esok dia terkejut beruk sebab tengok pahala bergunung-gunung pahala dia. Ketika tu dia tanya Allah, ya Allah, ni pahala apa Tuhan ku ni? Allah kata, itulah pahala hang. Pahala aku ya Allah. Pahala hang. Pahala apa Tuhan? Hang doa hari tu di muka dunia, aku tak kabul permintaan hang. Tu dia, ya Allah, bergunung sampai dia minta, ya Allah Tuhan aku, boleh tak aku balik ke dunia, balik aku nak berdoa Tuhan, tapi engkau jangan kabul. Dunia mana ada dah, kiamat dah, tapi nak balik ke dunia, balik nak berdoa sebab tamak halabat. Terhadap gunung pahala yang Tuhan persiapkan kepada dia berdoa, tapi Tuhan tak kabul. Tuan-tuan, subhanallah, sama ada isteri yang diuji dengan suami sakit, suami pun berdoa, isteri pun berdoa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, supaya kedua-dua mendapat ganjaran pahala yang besar daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad saat kita balik jumpa Tuhan pada hari akhirat esok. Dan setiap orang yang sakit ni, dia kena nabuhlah hati dia, Allah sayang kat aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab bila mana orang ni dia sakit, dia hati dia tak pernah lepas daripada Tuhan. Kalau dia sihat, dia pergi ke sana, dia pergi ke sini, sana sini, sana sini, tak ada dia nak tengok kat Tuhan. Sebab sibuk dengan dunia. Tapi bila mana dia sakit, dia pengarah ke, dia bos ke, dia manager ke, tak ada dah semua tu. Yang ada hanyalah Allah ya. Ya Allah, bagilah aku lega Tuhan. Waktu dia apa dia teringat, ya Allah, aku nak beribadat kalau aku lega Tuhan aku. Orang yang bila mana dia Tuhan bagi hidup dalam situasi macam tu, kalau otak dia teringat apa? Masjid. Sayang, pasal apalah dulu aku tak rajin pergi masjid. Ni teringat pergi masjid dah ni. Kalau aku lega aku nak pergi masjid. Aku waktu aku sihat, aku buat jahat banyak. Tuhan, aku tak mau nak buat jahat, aku nak balik pada Engkau. Ni orang yang sakit. Orang sakit ni macam tu, dia insaf. Tu yang saya kata, bila mana sakit, rasakan diri Allah sayang. Allah sayang kat aku ni, Allah nak kat aku ni. Tu dah bagi sakit, orang tu akan insaf. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba dia. Macam saya kata tadi, kalau kita sihat, kita tak mampu nak buat ibadat, siang sepanjang hari ibadat, malam sepanjang hari tak mampu. Kita nak menandingi pahala sabar tu, kita tak mampu, sebab pahala sabar paling besar sekali. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, Allah kata. Hanya sahaja akan dibalas pahala orang yang sabar dengan pahala yang tak akan dapat kamu kira.
Tu pahala sabar. Kalau kita tak sakit, kita sihat, nak buat amalan sepanjang hari, sepanjang malam, nak tank pahala sabar tu tak mampu. Takkan ada amalan kita yang boleh sama dengan pahala sabar. Tapi bila dia bagi sakit, kita sabar, maka dapat pahala untuk melayakkan kita beli syurga dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Modal apa kita waktu tu? Modal kita dalam hati hanya satu, sabar. Sabarlah, pujuk diri sabar. Bila kita dah sabar, lengkap sabar kita, sallallahu alaihi Muhammad, dia akan naik jadi redha. Sallallahu alaihi Muhammad, dia akan jadi redha. Tapi mesti sabar yang sempurna, bukan sabar sikit-sikit, sabar sungguh. Sabar sungguh ni macam mana? Sabar sungguh ni, dia dah kecewa dah mengadu kat orang lain, dia tak mau mengadu kat siapa dah, sia-sia aja mengadu kat orang, habaq kat orang sakit. Dah jemu dah sabar, dah jemu dah mengadu sabar kat orang. Akhirnya sabar jadi sabar betul-betul, sabar yang sungguh-sungguh, iaitu tahan hati dan perasaan, mengadu pada Allah saja. Waktu tu dia akan naik ke satu makam dia panggil redha. Macam kereta, tak akan masuk gear 2 kalau tak masuk gear 1, tak akan masuk gear 3 kalau tak masuk gear 2 dan 1. Seorang tu bila dia sabar betul-betul, sabar sungguh-sungguh, sabar yang sempurna sampai habis dah manusia, dia akan masuk ke makam redha. Makam redha tu makam yang paling bahagia sekali. Puas hati terhadap Tuhan buat, tak apa Tuhan buat. Dia benda ni bukan benda bercerita, benda ni ialah benda rasa. Macam mana rasa redha? Imam Syafi'i pada saat Allah uji dia kena penyakit bawasir, sampai duduk dalam talam, darah keluar. Tapi darah keluar, pergi bilik air, basuh darah, ambil wuduk. Dia tak mau dia menulis kitab dalam keadaan tidak ada wuduk. Mai duduk pula, keluar lagi darah, basuh pula, tak tahu berapa ratus kali pergi ambil wuduk. Sampai ke peringkat dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, kalau hak ni menyebabkan engkau redha padaku, ya Allah, tambah, minta tambah. Tu redha tu, faham? Tu makam redha tu, sampai nak tambah. Dengarlah hak dia kata ni kat guru dia Imam Waqi'. Imam Waqi' amai, Imam Waqi' kata, macam hang tak sesuai doa dengan doa tu. Sebab kalau hang tak sihat, hang uzur, hang tahu tak beribu orang nak mengaji kat hang, beribu orang nak tumpang ilmu hang. Kalau hang tak ada, orang tak boleh tumpang hang lah. Orang lain tak apa, hang tak boleh. Tu Nabak kata dia tersangat redha sampai ke tahap tu permintaan dia. Ya, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Maka setiap orang yang sakit, macam contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu Muhammad Nasir bin Osman ni yang diuji dengan kanser pankreas tahap 4 ni. Jadi duduklah di tahap yang kita baca, yang kita bercakap pada pagi ini. Sabar sungguh-sungguh sampai duduk di makam redha. Bila duduk di makam redha, diharapkan kalau hal ni ialah saat-saat terakhir dia duduk atas muka dunia, maka dia akan dibacakan oleh malaikat sebelum
keluar ruhnya daripada dunia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Malaikat akan kata kat dia sebelum dia keluar daripada dunia, wahai nafsu yang tenang, wahai nafsu yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, baliklah kamu kepada Tuhan kamu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu redha pada Allah, kamu diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam kelompok hamba-hambaku yang soleh-soleh. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam syurga aku. Tu saya kata orang ni, orang kalau Allah sayang, Allah bagi dia sakit, dan sakit dia hampir dapat dikata habis tak akhir dah. Dia nak buat apa lagi, melainkan dia serah lah, redha, serah sepenuh-penuhnya. Sebab tu orang hak mati, dia tahu kata dia nak mati dan dia redha, habis umur dia keluar air mata dia. Dia habis umur iring dengan roh dia keluar, air mata keluar. Makna apa? Dia mati syahid. Dia mati syahid. Dia balik bertemu dengan Allah, dia redha pada Allah, Allah redha pula kat dia. Habis ya. Jadi kita doakan insya-Allah segala-galanya Allah tentukan terbaik kepada isterinya Marina binti Osman, dan Allahumma salli ala sayyidina, suaminya Muhammad Nasir bin Osman. Allah buat yang terbaik. Cuma saya nak titipkan satu amalan, 4,444 kali baca salawat kamilah. Ni boleh amal lagi, boleh buat lagi, usaha lagi, minta sembuh. Tak ada benda yang mustahil. Kemarin saya jumpa dengan Sidi Rahimuddin. Sidi Rahim ni Allah uji dia, mak mentua dia Covid. Mak mentua dia Covid, masalah Sayyidina Muhammad lagi step ditidurkan. Lagi satu step ditidurkan. Jadi mereka himpun adik-beradik mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Himpun adik-beradik semua. Mereka baca ramai-ramai selawat kamilah 4,444 kali. Jadi oleh kerana himpun tu ramai, sepupu, adik-beradik apa semua tu, mereka baca dalam seorang 44, dalam seorang 40 kali lah. Jadi doktor ni kata tak ada harapan lah, lagi satu step memang ditidurkan. Dia pun duduk bersilat dengan doktor juga, macam kami bersilat dan dengan doktor juga hari tu, Ustazah waktu duduk di hospital tu. Doktor telefon, doktor ni semua nak bagi nak ditidurkan. Ini hak kami tempuh. Dia kata ditidurkan tu lebih tenang lah, senang cakap. Dia sebut mati tu saya nak marah tu. Jadi dia buat tekanan kepada kita, dia buat tekanan kepada pesakit. Dia kata kalau tak mau ke peringkat ni, nampak tak tu mati, dia tunjuk pula. Hak tepi katil Ustazah tu menyawa-nyawa ikan. Kan macam tu. Mana boleh buat macam tu? No, doktor mana boleh buat macam tu? Dia kena bagi harapan. Tapi duk tanam mati. Oh, memang Covid tu mati, tapi ada harapan hidup. Akhirnya subhanallah, mak mentua Sidi Rahim yang kata mati dah ni, ditidurkan dah, hidup sampai hari ni. Rumah saya sezaman ni kami semua buat, tapi tak ramai. Anak-anak buat. Lepas tu anak murid pakat buat. Pada malam pertama dia masuk ICU. Kami ni bila seorang kena buat 294, banyak. Sehari daripada pagi sampai petang. Kadang-kadang dekat malam tak habis lagi. Saya nak perhabis 4,444. Tapi hebat salawat kamilah ni, memang hebat sungguh-sungguh. Pada malam pertama tu, ke-12 malam,
Dia dah pejam mata, dia nampak daripada kepala dia sampai ke kaki dia para alim ulama. Di kepala dia tu ialah Syekh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, ulama, sampai ke kaki dia. Di hujung kaki dia, dia kata saya, sedangkan saya duduk rumah kamu. Jadi dia pada hujung kepala dia sampai ke kaki dia, pejam, dia nampak setiap ulama tu membantu pernafasan dia. Semua pakat kembung mulut ni. Dia celik tak ada, dia pejam lipat dah. Kemudian dia terlap dengan dia tengok tu, terlap. Pukul 3 pagi dia jaga, penuh mulut dia dengan oksigen. Lepas tu mula penuh mulut dia, dihembus tu. Alhamdulillah, sikit demi sikit, sikit demi sikit. Akhirnya 3 hari keluar dari ICU. Saudara Sayyidina Muhammad turun pergi hospital lama. Hamba Allah yang duduk di hospital lama tu, guard perempuan tu, dia kata susah. Kalau dah masuk ICU susah dah nak turun balik pergi hospital lama. Tapi dengan berkat selawat Kamilah tu memang hebat. Jika siapa-siapa yang Allah uji ni, apa-apa ujian, himpun adik-beradik selawat Kamilah. Lah ni orang buat lagu lah, tapi kalau buat lagu sampai pukul 2 tak habis. No, Allah macam mana? Oh, sedap lagu tu, tak habis, lambat. Tapi itulah yang kami dapat dan kami sampaikan, memang sangat mustajab. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman, sampai habis, insya-Allah. Jadi saya ijazahkan pada semua untuk diamalan. Jadi saya harap penaja kita pada pagi ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu Puan Marina. Jadi kalau boleh himpun dia beradik semua, amalkan. Mudah-mudahan Allah bagi kesembuhan pada suami beliau, insya-Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.